Pekeso membawa senyuman kepada tuan-tuan dan puan. Jangan lupa, carumlah di bawah skim pekerjaan sendiri, di bawah subsidi kerajaan sebanyak 90%, dan pastikan anda dan keluarga anda dilindungi. Pekeso itu prihatin. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua follower Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Kami kini bersiaran secara rakaman bagi slot Influencer Ejapan bersama Tuan Ahmad Firdaus Hashim, Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Negeri Perlis atau singkatannya Pekeso Negeri Perlis. Jadi mungkin Tuan Ahmad Firdaus Hashim sebagai pengarah yang baru di Pekeso Negeri Perlis akan berkongsi dengan kita topik-topik yang berkaitan, terutamanya berkenaan dengan Belanjawan 2024. Jadi untuk makluman kepada kita semua, 6 inisiatif Belanjawan 2024 untuk dijayakan oleh Pekeso dalam mencerminkan tekad kerajaan memangkin pertumbuhan pekerjaan baharu sekaligus merungkai kelompangan jaringan perlindungan sosial. Antara 6 inisiatif tersebut ada beberapa inisiatif baharu seperti siling gaji baru bagi Akta Keselamatan Sosial Pekerja, memudahkan interaksi kumpulan sasaran ke dalam sektor awam, skim sokongan pekerjaan di sektor swasta bagi bekas panduan orang kelainan upaya, warga emas dan pesara, dan juga tajuk utama yang akan kita bincangkan pada hari ini, Geran Padanan Caruman Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri atau singkatannya SKSPS ya Tuan ya. Jadi apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana Pekeso di Negeri Perlis setakat ini? Setakat hari ini Alhamdulillah, sebab kita berada di Jalan Hospital satu dan kita berada di UTC untuk Team My Future Job. Jadi Alhamdulillah suasana di Perlis ni memang tenang. Ya, baik. Betul tu Tuan. Jadi mungkin kita boleh terus kepada soalan yang pertama Tuan ya. Boleh. Apakah boleh Tuan terangkan berkenaan lebih lanjut tentang Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri atau singkatan SKSPS ini? Adakah kategori pekerjaan tertentu boleh mencarum bagi SKSPS ini? Okey, baik. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan kerana menyebut Pekeso pada hari ini. Sebelum kita terus pada yang lebih panjang berkaitan dengan SPS atau nama skim pekerjaan sendiri. Skim ini sebenarnya mula dikuatkuasakan pada Jun 2017. Dan pada ketika itu skim ini hanya memberi perlindungan kepada sektor-sektor pengangkutan taksi dan pemandu Grab. Kemudian dilanjutkan lagi kepada pemandu bas persendirian. Okey. Jadi pada tahun 2020 skim ini telah dikembangkan yang mana kita telah tambah menjadi kepada 20 sektor. Yang mana 20 sektor ini membantu sektor-sektor informal. Sebab untuk menjadi sebuah negara inklusif, kita perlu memastikan semua rakyat Malaysia dilindungi. Terutama daripada sektor informal tadi. Di bawah skim Keselamatan Sosial Pekerjaan ini, kita telah wujudkan 20 sub lagi, yang mana antaranya adalah ejen, kesenian, makanan ataupun di Perlis ni yang sinonim sekali pertanian. Ya, pertanian dan juga perniagaan. Di sini untuk penjaja, pengangkutan penumpang, pengangkutan barangan, teknologi maklumat. Jadi untuk perikanan dan perhutanan pun tertakluk juga di sini. Jadi untuk di negeri Perlis ini kita boleh nampak sektor pertanian lah di bawah Pertubuhan Peladang atau di bawah MADA ataupun di bawah Lembaga Perdagangan LPP. LPPN. Okey, LPN. Okey. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri. Okey. Jadi untuk kita pada tahun ini kita bergerak ke seluruh pelosok dalam negeri Perlis ini untuk mencari individu-individu yang bekerja sendiri, yang mana kita boleh bantu diorang untuk berada di bawah payung Pekeso. Jadi itu yang kita gerakkan pada bawah masa inilah.
Okay. Jadi untuk 2024 ni kita bergerak ke agensi-agensi kerajaan, kita bergerak seperti di MADA, kita berurusan dengan petani-petani. Jadi dan kita juga telah berurusan dengan peniaga-peniaga seperti penjaja untuk diorang ni berdaftar dengan peso di bawah skim SPS ni lah, skim pekerjaan sendiri. Sebab kita tahu dan sedia maklum kategori-kategori ini kalau dia tidak bekerja tidak ada gaji apabila berlaku musibah. Jadi peso mengambil tanggungjawab dan peranan itu menyediakan perlindungan supaya semua golongan-golongan kita sasar kali ini ada manfaatnya apabila berlaku apa-apa musibah. Jadi inisiatif Perkeso Perlis kita sambut baik dan menganggap ia sesuatu yang menyumbang sangat besar kepada masyarakat tuan ya. Terutama zaman sekarang ini adalah zaman di mana gig ataupun sektor ekonomi pekerja yang tidak tetap banyak berlaku lah. Jadi mungkin untuk soalan yang seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan SPS padanan caruman pula tuan? Boleh tuan terangkan dengan lebih lanjut berkenaan jumlah caruman yang ditanggung oleh individu itu sendiri ataupun pada pencarum ataupun yang membantu mencarum dan juga tanggungan oleh kerajaan bagi SPS padanan caruman ini? Okey. Berkaitan dengan SPS padanan caruman, caruman ini, SPS padanan caruman ini sebenarnya adalah ada bantuan daripada pihak kerajaan. Untuk tahun 2024 kerajaan telah menaja bantuan caruman sebanyak 90%. Kalau kan pada tahun lepas kerajaan menaja sehingga 80%. Jadi pada bajet 2024 kerajaan telah bersetuju untuk membiayai sebanyak 90% atau bersamaan dengan RM209.50 yang mana orang bekerja sendiri hanya perlu mencarum sebanyak RM23.30 sahaja untuk mendapat perlindungan selama setahun ataupun 12 bulan. Untuk caruman ini, orang bekerja sendiri perlindungannya hanya akan bermula setelah pembayaran dibuat. Apabila pembayaran telah dilakukan, barulah perlindungan itu akan terus bermula. Maksud tuan pada kali pertama pembayaran dilakukan boleh diaktifkan insurans itulah. Ya, insurans ni dia perlindungan ni dia aktif secara automatik setelah pembayaran dibuat. Jadi ini kelebihan di bawah skim pekerjaan sendirilah. Dan di bawah skim ini dia tidak ada had umur. Yang mana individu itu semestinya bekerja. Kalau dia tidak bekerja jangan mencarum. Jadi kita umur minimanya kalau kita boleh tahu? Dia kalau ikut umur minimalnya kita ambil 16 lah. 16. Tetapi kita tengoklah sebab 16 dia tengok bawah jabatan tenaga kerja dia tak boleh bekerja berat. Tetapi ini di bawah orang yang bekerja sendiri ni dia tidak ada halangan sangatlah sebab kebanyakan yang bekerja sendiri kebanyakan mengikut ibu bapa atau mewarisi macam benda mewarisi daripada ibu bapa sendiri. Jadi kita tiada halangan lah. Yang penting individu itu menjalankan kerja. Kalau tidak bekerja seperti saya maklum tadi jangan mencarum. Jadi tuan mungkin untuk kesedaran atau pengetahuan oleh masyarakat sangat kurang sebab apabila kita melihat dengan 90% tanggungan oleh kerajaan dan hanya 10% oleh masyarakat tanggung untuk mencarum itu sangat berbaloi untuk mereka carum dan mungkin nanti kita akan bersembang lebih lanjut bagaimana untuk mereka ketahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan caruman-caruman yang mereka boleh pilih ataupun sekiranya telah ada mungkin mereka boleh memilih untuk pasangan ataupun ahli keluarga mereka yang lain tuan ya. Jadi mungkin ada apa-apa tambahan oleh tuan berkenaan dengan SPS padanan caruman ini? Okey. Berkaitan dengan SPS padanan caruman ni untuk makluman semua sebab dia melibatkan bayaran faedah yang agak tinggi kan. Jadi kerajaan telah mengambil pelan kedua. Sebab kita menyediakan 4 pelan yang mana 4 pelan tu bermula daripada yang paling minimum RM157.20 yang kedua RM232.80 yang ketiga RM442.80 dan yang terakhir yang paling tinggi sekali RM592.80. Tapi kerajaan telah memilih plan yang kedua untuk membantu rakyat Malaysia. Jadi plan ini untuk makluman semua sekiranya berlaku apa-apa musibah di bawah plan ini dia akan dapat perlindungan pertama faedah perubatan. Selepas itu dia akan dapat faedah hilang upaya sementara. Yang mana hilang upaya sementara ni adalah faedah apabila berlaku kemalangan setelah mendapat rawatan dia akan mendapat cuti sakit. Apabila dapat cuti sakit inilah bermulanya individu itu dia tidak ada gaji. Tidak bekerja. Dia tidak ada gaji pada hari itu. Kalau dia bekerja atau menjaja, hari itu dia tak boleh menegak dah. Jadi apabila berlaku musibah, Perkeso akan membantu dia untuk mengembalikan balik hasil daripada dia punya caruman tu. Kita akan bantu dari segi sudut kewangan.
Jadi di situ peranan perkeso. Jadi untuk skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, untuk plan kedua, sekiranya berlaku apa-apa musibah, MC dia untuk satu hari MC adalah berharga RM41.33. Mereka akan terima dalam bentuk tunai, Tuan ya? Tunai kita akan terus bayar di dalam akaun. Kita akan transfer terus. Melalui FPL lah. Kita tidak menggunakan cek lah. Melainkan lah individu tu ada masalah insolvensi, baru kita akan keluarkan cek lah. Jadi untuk kes-kes macam ni memang jarang berlaku. Kebanyakannya memang ada akaun. Jadi memang di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ini, kita melihat 20 sektor yang ada sekarang ni, datang saja ke Perkeso, cakap kerja apa, semua bahagian kita boleh pilih yang mana boleh masuk. Tambahan pula sekarang ada subsidi untuk padanan caruman ni, hanya bayar RM23.30. Jadi jangan tunggu apa lah, ambil saja peluang ni, grab tu untuk cover setahun. Kalau kita nak ambil, nak kira yang luar mungkin tak dapat kot. Kalau umur yang lebih-lebih, untuk serendah ini tiada lah, betul, Tuan memang ya? tiada lah. Saya dulu. Sebab sekarang ni kalau kita tengok nak ke bulan Mac, 3 bulan telah berlalu. Jadi untuk 7 bulan ataupun kita kata untuk sehingga bulan 12 masih berpeluang untuk beberapa bulan lagi ya. Betul. Jadi kita mengharapkan lebih ramai masyarakat ataupun kita kata warga negeri Perlis ini mempunyai kesedaran, Tuan ya. Jadi mungkin Tuan boleh berkongsi seberingkas apakah yang boleh dilakukan oleh Perkeso Negeri Perlis untuk turun bersama berjumpa dengan masyarakat. Okey. Untuk kita di Perkeso Perlis, sebenarnya kita mengadakan engagement bersama dengan YB lah, memang untuk kita mendapat masuk kawasan-kawasan orang kan, sebab kita perlukan pemimpin masyarakat untuk bantu kita dari segi promosi kan. Jadi kita setakat sekarang ni apa yang kita telah lakukan bercampur dengan Exco kita dah selesai dah, cuma ada beberapa baki lagi untuk ke kawasan-kawasan, dan kita berurusan juga dengan petani-petani yang mana kita pergi ke unit-unit, kita turun terus ke grassroots, ke akar umbi, kita cari ke akar umbi untuk kita pastikan kita tak nak dia Perkeso dia berdaftar tetapi dia tidak tahu manfaat. Jadi kita dia Perkeso, sebab tu kita turun ke bawah, berjumpa dengan petani-petani, berjumpa dengan peniaga-peniaga, agensi kerajaan pun kita berjumpa. Kita beri taklimat, kita maklumkan berkaitan subsidi kerajaan yang ada, apa manfaat yang didapat setelah mencarum. Jadi keuntungan sekiranya mengambil peluang yang kerajaan sediakan ini akan membantu sekiranya berlaku apa-apa musibah. Sebenarnya bila kita dah turun padang, hanya pesanan satu sahaja yang kita berikan, setelah berdaftar dan mencarum, tolong maklum kepada isteri, ataupun kalau isteri kita tolong maklum kepada suami apa yang kita khawatirkan apabila berlaku musibah, tak ada siapa yang tolong. Sedangkan individu tu telah mencarum, kes seperti itu. Sebab itulah kita turun ke padang, berjumpa dengan petani, kita berjumpa dengan pihak nelayan, dan kita jumpa pihak-pihak peniaga, yang mana kita tahu golongan-golongan ini yang paling banyak sekali kalau dia tak bekerja tak ada gaji. Jadi kita turun ke kawasan-kawasan, dan juga kita ada banyak jugalah jemputan untuk kita beri taklimat berkaitan dengan SPS ni lah, sebab dia orang pun dah tahu dah. Sebab bila pengaktifan berlaku sahaja 23-30%, memang semua orang tunggu termasuk. Untuk bulan 2 bulan ni saja yang kita buat ni saja dah 700 dah pendaftaran kita dapat. Sekejap je kita dah dapat. Jadi kita akan kembangkan lagi untuk cari supaya ramai anak-anak muda ataupun anak-anak yang berada di negeri Perlis, peniaga-peniaga atau siapa saja yang bekerja sendiri termasuk bidang profesional lah. Baik. Mencarum dengan Perkeso ada perlindungan ni. Jadi bukanlah sahaja bagi kategori pekerjaan informal seperti yang Tuan sebut awal tadi, termasuk juga golongan profesional ataupun golongan yang kita kata pekerjaan yang berisiko tinggi terutamanya lah ya. Jadi mungkin Tuan bila Tuan menyebut berkenaan dengan harga pada kurang daripada RM30 dengan lebih 90% daripada ditanggung oleh kerajaan. Jadi kesedaran itu perlu ada. Sebab kita kata malang tidak berbau, Tuan ya. Jadi sekiranya setelah berlaku kemalangan baru ada kesedaran untuk mencarum, adakah masih layak untuk mendapat apa-apa manfaat semasa itu? Okey. Di bawah skim pekerjaan sendiri ni, seperti saya maklumkan tadi lah, pembayaran dibuat baru pengaktifan itu akan berlaku. Sekiranya kemalangan itu telah berlaku dan
individu itu memang tidak pernah ada caruman. Tidak pernah, walau sekali ataupun tuan ya. mencarum di bawah skim pekerjaan sendiri. Ya. Dia tidak layak untuk mohon di sini. Tidak boleh. Tetapi kita di PKSU kita akan semak sekiranya umur dia bawah pada 60 tahun, kita akan semak berkemungkinan dia pernah bekerja satu ketika dahulu yang mempunyai majikan, dan individu itu mungkin dia memerlukan implan sekiranya berlaku kemalangan besi apa untuk pasang di anggota badan akibat kemalangan, dia masih lagi layak di bawah yang ada majikan. Di situ bermakna kita bukan menolak itu, tetapi kita semak betul-betul apa yang kita boleh bantu dia. Selagi boleh dibantu. Ya, selagi boleh. PKSU Polis akan bantu. Ya, memang. Kita akan bantu sehabis-habisnya. Kita akan tengok di mana yang boleh kita bantu. Kan, sebab kita faham implan satu-satu pun mahal. Dan begitu juga barang-barang pemulihan. Seandainya, sebab itu yang saya katakan tadi, rebut peluang ni. RM23.30 ni memang amount yang luar daripada fikiran kita. Memang betul-betul kerajaan nak bantu rakyat Malaysia kalau kita tak ambil kan. Jadi kita akan menyemak di bawah skim pekerjaan sendiri kalau tak layak dan umur dia bawah pada 60, kita akan tengok pula di bawah tempat yang mana ada majikan, apakah dia ada caruman. Syarat dia hanya 12 bulan caruman saja. Walaupun 12 walaupun 12 caruman yang ada majikan terdahulu tu 20 tahun yang dulu. Maksudnya perlu pernah mendaftar walaupun tempoh mencarum itu adalah 20 tahun lepas. Ya, dan umur dia bawah pada 60. Ya, jadi dia. Sebab di bawah skim pekerjaan sendiri dia tidak mencarum. Jadi kita akan tengok angle mana yang kita boleh bantu. Ya, jadi sebab kita faham, kita di PKSU kita melihat banyak kes. Kan? Apabila kadang-kadang kita terfikir juga bila berlaku kemalangan baru diingat kepada PKSU. Itu perkara yang tak sepatutnya terjadilah. Sebab dengan caruman yang rendah RM23.30 ni, kalau ikut subsidi yang tahun lepas punya RM46.60, itu pun masih lagi dia orang menunggu dan melihat. Jangan jadi macam tu. Sebab dah banyak dah kes. Cuba tengok kes El Nina tu, yang kapal terbang tu kan. Jadi itu ada waris yang dapat. Dia mendapat dua pencen. Satu pencen dia buat skim pekerjaan sini, dan satu lagi dia ada majikan. Jadi dia dapat dua pencen, waris dapat. Dia masih bujang lagi. Jadi ibu bapa ada dapat. Jadi itu kita nak tunjukkan. Seperti mana Puan maklumkan tadi, malang tidak berbau. Betul? Malang tidak berbau. Sebab kita tak tahu, hari-hari kita keluar pergi kerja, naik motor tu pun dia dah cukup risiko lah. Betul. Bukan kita kata di tempat kerja yang ada risiko. Sebenarnya perjalanan kita tu dah bermula dah risiko kita. Kita tidak tahu siapa yang kita akan berjumpa di atas jalan raya, sama ada mood dia baik atau mood kita yang tidak baik pada hari tersebut. Mungkin kalau berlaku apa-apa musibah, datanglah ke PKSU. PKSU akan pasti bawa senyuman kepada dia. Jadi maksud tuan, once ataupun sekali dia mencarum, dia adalah dilindungi dari awal keluar dari rumah untuk pergi bekerja sehingga pulang ke rumah sampai dengan selamat di rumah. Ya, betul. Jadi betapa dilindungi masyarakat ataupun rakyat negara kita di bawah caruman tersebut. Ya, betul. Jadi mungkin kita boleh bertanya untuk soalan seterusnya kepada tuan. Apa manfaat skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS kepada pencarum? Seperti yang tuan sebut seperti sebelum soalan tadi ini, tuan ada menyebut antaranya implan. Adakah kebanyakan kes-kes yang diuruskan oleh PKSU Polis ini melibatkan dengan tanggungan untuk implan tersebut, ataupun sebenarnya ada banyak lagi yang lain? Okay. Untuk kita di PKSU Polis, kita telah menyediakan satu app lah, sistem di Jabatan Ortopedik. Bermakna apabila berlaku apa-apa musibah, kalau memerlukan implan, Jabatan Ortopedik di hospital, sebab kita cover di hospital kerajaan saja untuk implan ni, Jabatan Ortopedik dia akan menghantar melalui sistem kepada kita untuk bertanyakan berkaitan dengan caruman. Ada tak individu ini mencarum dengan PKSU, dan kita akan semak biasanya dalam masa 24 jam dia tindakan ni. Andai kata kita tak ambil, pusat rehab kita di Melaka akan ambil untuk buat pengesahan. Ada saja caruman, pihak hospital dia akan menguruskan terus semua LO, apa-apa keperluan berkaitan dengan orang yang bencana itu untuk memudahkan dia mendapat bantuan. Ini adalah peranan PKSU untuk bagi balik. Setelah dia menjadi ahli kita untuk mencarum, kita akan bagi balik. Jadi segi bantuan-bantuan ini bukan dari segi implan sajalah. Banyak yang lain tuan ya. Bantuan perubatan yang lain, dialisis ke apa, semua banyak tu. Semuanya insya-Allah dilindungi di bawah caruman PKSU itu sendiri. Jadi kita melihat PKSU Negeri Perlis ini mempunyai satu tindakan yang inisiatif diambil sendiri oleh pihak PKSU Negeri Perlis, dan juga kita melihat cekap dan cepatnya proses atau sistem itu sendiri membuatkan pencarum-pencarum ini akan tidak lewat dalam mendapatkan rawatan ataupun mendapat bantuan oleh pihak PKSU. Jadi mungkin ada tuan nak tambah apa-apa berkenaan dengan manfaat SKPS ini? Okey, untuk makluman semua,
kita punya pendaftaran pada 2023 Ya, untuk secara negeri keseluruhan, Perlis sajalah ada ya. sebanyak 8,451 orang yang telah berdaftar dengan kita. Baik. Tapi kalau rangkumkan satu Malaysia, kita dapat 667,000 orang. Jadi yang berada di bawah payung Perkeso. Jadi kita di Perkeso betul-betul memandang sektor informal ni memang sektor-sektor yang perlu dilindungi. Kan? Jadi kita menyerulah, sekiranya berlaku apa-apa musibah, kita di Perkeso, itulah orang kata, lebih baik meninggalkan ahli keluarga dalam keadaan berharta daripada dalam keadaan meminta-minta. Itulah dia yang kita tak mahu berjadi. Begitulah untuk dari segi SPS ni, memang kita bawa benda tu. Jadi apabila telah mencarum dengan kita, insya-Allah seperti mana saya katakan tadi, Perkeso akan membawa senyuman balik kepada keluarga tu dengan bantuan-bantuan yang ada. Sebab kita faham apabila tonggak keluarga itu berlaku apa musibah, pasti orang tanggungan di bawah dia akan jadi kelang kabut. Tidak tahu nak buat apa-apa lagi tindakan. Jadi perkara-perkara ni kita di Perkeso, kita sentiasa memastikan ketua kampung, penghulu membantu kita untuk menyebarkan ataupun menyalurkan kita maklumat kepada kita untuk kita bantu dengan sekadar segera yang boleh. Tapi itu sangat penting pada saya, kepada semua rakyat Perlis lah. Rakyat Perlis ataupun paling senang rakyat Malaysia lah, paling senang sekali. Jangan lepaskan, jangan biarkan kemudahan yang ada ini kan untuk melindungi diri tuan-tuan dan puan kan. Sebab kita kena lihat siapa ada di sebalik kita. Kalau terjadi apa-apa pada kita, siapa yang akan bantu? Membantu kita di saat kita sukar, sangat susah mencari. Kalau kita meninggal dunia, siapa yang akan bantu ahli keluarga kita? Perkeso lah yang akan bantu balik sekiranya orang berdaftar dan mencarum dengan Perkeso di bawah skim SPS ni. Jadi sangat pentinglah Perkeso bagi kita. Jadi saya rasa. Jadi untuk Tuan sebut atas jumlah pencarum 2023 dalam 6,000 orang dan 2024 setakat sebulan 2 ini, adakah statistiknya memuaskan ataupun sebenarnya Perkeso Negeri Perlis berasa perlu lebih banyak kesedaran oleh masyarakat itu ada? Setakat 2 bulan yang kita jalankan dan kita pun baru aktifkan saja 2023 ni, 700 pendaftaran yang kita terima yang mana kita telah turun ke kawasan-kawasan kan. Jadi pada saya kita perlu lagi lah, sebab kita akan teruskan lagi war-warkan, sebab kita tidak mahu ada yang tercicir. Kita tak mahu ada keciciran untuk memahami dan mengetahui inisiatif yang kerajaan telah sediakan. Sebab apabila kita sampai sahaja di satu-satu tempat, saya tak tahu pun ada faedah ni. Itu kita tidak mahu kan. Sebab itu kita semaksimumnya kita perlu memastikan siapa yang tahu, tolonglah orang sekeliling dia untuk maklum. Dia dah daftar, tolong orang sekeliling dia maklumkan sebab ada subsidi ni. Terutama sekali kita melihat anak-anak muda. Anak-anak muda yang buat food delivery. Ya, ini yang paling risiko. Ini sebenarnya yang akan menyelamatkan balik Malaysia satu hari nanti. Kalau diorang ni tak lindungi diri diorang daripada awal, berlaku apa musibah, diorang akan melarat, sakit nanti. Inilah akan menyusahkan balik kerajaan negeri. Dia akan pergi ke zakat, maib untuk minta bantuan. Sedangkan kalau dia masuk dalam Perkeso dah bantu dia dah. Akan diringankan bebanan mereka Tuan, terutama betul. dari segi kewangan lah. Betul. Ya, jadi mungkin kita boleh bertanya dengan apabila Tuan menyebut SK SPS ini pelbagai manfaat dengan caruman yang sangat rendah. Jadi bagi pekerja sendiri yang berminat dengan SK SPS ini, bagaimana mereka boleh menghubungi pihak Perkeso Negeri Perlis untuk mendaftar atau mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan SK SPS ini? Okey. Untuk proses pendaftaran untuk subsidi kerajaan yang baru ini, kita masih tidak buka lagi dalam portal. Sebab dalam portal tu kita hanya buka untuk normal, bayaran normal lagi kan. Jadi kita masih dalam proses persediaan untuk menyiapkan lagi. Sebab kita nak tengok sebab ada penurunan dan ada pertambahan dari segi subsidi kan. Jadi kita di Perkeso, sesiapa sahaja yang hendak berdaftar dan mencarum kepada Perkeso di bawah skim SPS ini, boleh datang ke pejabat kita ataupun berhubung dengan pejabat. Nombor telefon 9767 100. Terus maklum kata untuk buat pendaftaran, ataupun paling senang berkunjunglah ke pejabat Perkeso. Di samping dia berdaftar, dia boleh dapat juga tahu maklumat-maklumat selain daripada dia buat SPS. Sangat penting. Jadi untuk yang tidak mahu mengambil plan kerajaan yang sediakan ni, contoh plan kedua, dia nak ambil yang paling mahal, dia boleh go through terus kepada portal matric.perkeso.gov.my. Itu dia boleh guna portal terus. Tetapi untuk dapatkan subsidi
masa ni perlu berurusan di pejabat-pejabat yang terdekat lah. Jadi untuk pendaftaran anda boleh melalui portal yang disebut oleh Tuan Pengarah sebentar tadi, dan untuk mendapatkan harga subsidi pada harga kurang RM30 itu perlu hadir sendiri Tuan ya. Hadir sendiri ke Pejabat Perkeso Negeri Perlis yang berhadapan dengan mahkamah lama ya. Jadi mungkin waktu operasi Tuan boleh berkongsi waktu operasi Perkeso Negeri Perlis untuk mereka datang pada waktu bila yang boleh. Okey, waktu operasi kita di pejabat pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Seandainya ada satu kawasan memerlukan taklimat dan baru buat pendaftaran, maklum saja daripada kita akan hantar tim untuk buat taklimat dan kita buat pendaftaran. Jadi sebab kita faham isu parking di situ pun masalah juga tu kan. Jadi nak datang tu. Jadi kalau dah kumpul orang-orang atau kawasan setempat tu untuk mendengar taklimat dan buat pendaftaran, hubung je kita akan hantar tim untuk bantu di sana buat pendaftaran terus, dan kita terus bagi penerangan di kawasan tu pada hari yang sama. Jadi boleh dijemput semua masyarakat di Negeri Perlis yang berminat ataupun baru mengetahui berkenaan dengan SKSPS padanan ini untuk mencari Perkeso Negeri Perlis untuk turun ke kawasan ataupun bertemu dengan kumpulan bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk membantu pencarum-pencarum yang tidak pernah tahu berkenaan dengan SKSPS yang sangat rendah nilai carumannya dan sangat tinggi nilai manfaatnya, bukan untuk kita sahaja Tuan ya, tapi untuk ahli keluarga, anak-anak ataupun kemungkinan untuk saudara mara kita yang berkaitan lah. Jadi mungkin kesedaran itu perlu, dan kita tidak perlu menunggu waktu berlakunya kemalangan ataupun disebut seperti sebentar tadi, malang tidak berbau. Jadi sebelum berlaku apa-apa, jom kita sama-sama ramai-ramai menjayakan hasrat Perkeso Negeri Perlis untuk mendapat lebih ramai pencarum bagi SKSPS 2024 ini. Jadi terima kasih Tuan untuk rakaman pada hari ini. Kita akan bersiaran seterusnya. Mungkin Perkeso Negeri Perlis akan ada tajuk-tajuk ataupun berkongsi dengan pelbagai maklumat lain oleh Perkeso Negeri Perlis sendiri. InsyaAllah. Baik, jadi terima kasih Tuan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.